Jazikum ma'anin nar. Aku seorang lelaki yang memegang hujung baju kamu daripada terjun ke dalam api neraka. Ini perumpamaan, analogi. Maknanya Nabi nak tarik, seorang-seorang Nabi nak tarik. Nabi bagi Quran ni, baca Quran, Nabi nak tarik, jangan terjun dalam api neraka. Tapi Nabi kata wa antum tuflituna fiha. Tapi kamu sendiri yang pilih nak masuk neraka. Baik, saya bacakan satu lagi hadis supaya kita faham. Satu hari Nabi duduk berkumpul, terang kepada para sahabat. Nabi kata, kullu ummati dakhalal jannah, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap daripada umatku akan masuk ke dalam syurga kecuali siapa yang tak nak. Ada yang tak nak masuk syurga. Sahabat yang dengar bingung, pelik, ada yang tak nak ke ya Rasulullah? Wa may ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang tak nak? Tak nak ni maksudnya tuan-tuan, tak nak ni maksudnya memang dia sendiri tak nak. Kalau kita tanya nak masuk syurga ke neraka, saya tak nak masuk syurga. Macam tu. Jadi sahabat pelik. Sebenarnya kita bukan, kalau kita tanya sesiapa pun sekarang ni, orang jahat ke orang baik ke, kau nak masuk syurga ke tak nak? Dia mesti cakap nak. Tapi yang kata tak nak tu bukan mulut, perbuatan. Mulut cakap nak, tapi perbuatan menggambarkan tidak nak. Sahabat tanya, wa may ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang tak nak masuk ke dalam syurga? Nabi kata, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepada aku masuk syurga, siapa yang melawan aku tak nak masuk syurga. Lawan pula. Yang lawan itulah yang tak nak. Jadi bila nak cerita tentang lawan Nabi, banyak perkara kena cerita. Lawan Nabi dalam semua aspek. Tidak mengambil sunnah Nabi secara keseluruhan macam Kasim Ahmad menolak Nabi. Kita pelik tengok Kasim Ahmad ni. Dia baca Quran tu, cuba tanya dia, acik baca Quran ni ambil daripada siapa? Turun daripada langit direct ke? Tanya dia. Dia kata ambil daripada guru. Guru ambil daripada siapa? Tuan guru dia. Akhirnya sampai kepada Nabi. Jadi Quran yang kita baca tiap-tiap hari itu tuan-tuan, datangnya daripada Nabi. Maka sama jugalah dengan sunnah Nabi. Cuba tanya dia, semayang ke tak semayang? Sebab semayang mana dalam Quran tuan-tuan? Dalam Quran yang semayang ada rukuk, rukun semayang ada 13 kan? Rukun semayang ada 13. Yang ada rukuk, iktidal serta tamak ninah apa semua tu, itu tak dalam Quran. Yang ada dalam Quran wa aqimus solah, dirikan semayang. Allah suruh kita buat semayang, tapi Allah tak tunjuk pun secara detail dalam Quran semayang macam mana, ada rukuk, ada tamak ninah. Jadi dia ni semayang ke tidak? Tanya yang itu. Ke semayang cara sendiri? Jadi kita kata cara-cara semayang yang rukun 13 tu ambil daripada sunnah. Sunnah ni dia nak mensyarahkan Quran yang merupakan kata-kata umum. Kan dalam Quran kata wa aqimus solah wa atuz zakah. Cara nak bayar zakat ada tak dalam Quran? Tak ada. Habis siapa yang nak syarahkan? Sunnah. Jadi sunnah dengan Quran seperti irama dan lagu, tidak boleh dipisahkan. Dia satu badan. Contoh macam roh dengan jasad. Nak katakan manusia, kena ada roh, kena ada jasad, baru boleh bergerak. Kalau roh tak ada, mati. Kalau jasad tak ada, roh ya, antu kalimah. Itu pelik, kontradik pemikiran manusia yang ada pada zaman sekarang. Jadi tuan-tuan, kita muhasabah balik. Saya muhasabah diri saya. Sebab manusia ni di sisi Allah sama. Kau ustaz ke, kau kerja risda ke, kau mufti ke, sama. Di hadapan Allah sama. Tak ada lebih, tidak ada diskriminasi. Agama Kristian diskriminasi. Kalau rakyat biasa berdosa, bukan kena jumpa Allah, kena jumpa imam gereja. Sebab tu dalam agama Kristian, semakin alim seseorang dalam agama, semakin jahat. Sama perangai macam Syiah. Dia jual agama. Makin besar serban, besar dulang jambar, makin masalah dan makin banyak dia punya pembohongan. Ini di kalangan puak-puak yang menjadikan agama sebagai sumber keuangan ataupun kepentingan. Jadi dia nak orang-orang yang ikut dia ekstrim dan ta'assub dengan dia dan meninggalkan ajaran yang lain. Itu dalam Kristian. Kalau berdosa kena pergi kaunter dekat masjid dia, gereja dia lah, beli surat pengampunan,
kemudian minta restu daripada imam gereja, padri lah, father dia. Dia kata, okey, aku ampunkan kau. Bukan Allah, tapi imam. Salah guna agama. Sebab tu pernah terjadi zaman hitam di kalangan orang Kristian. Tapi Islam tak macam tu. Islam agama yang santai sangat. Siapa yang berdosa, jumpa aku, Allah. Siapa sahaja yang berdosa, jumpa Allah. Dosa banyak mana pun, tak ada perantaraan. Dalam Quran tak kata pun yang jumpa Allah ni adalah orang yang belajar dekat Mekah. Kemudian kalau yang selain daripada Mekah, jumpa imam masjid masing-masing. Tak. Abu Jahal tu Mekah, tapi neraka juga diam. Ramai orang yang duduk Mekah, duduk neraka. Abang Aun, Fir'aun lah, duduk Mesir. Fir'aun Allah sebut, tuan-tuan, kalau nama tuan-tuan tak ada dalam Quran, jangan rasa rugi. Ya, Quran ni kita fikir Quran ni memang baik kan. Oh, nama kau hebat ada dalam Quran. Nama Fir'aun ada dalam Quran. Allah sampaikan buat satu surah, Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Istimewa ke Abu Lahab? Tapi Abu Lahab punya cerita keistimewaan untuk kita ambil pengajaran. Bapa saudara Nabi lagi. Abu Talib yang baik gila tu, yang bantu perjuangan Nabi, neraka. Abu Talib tak masuk Islam. Waktu di tengah nazak tu Nabi pujuk pakcik masuklah Islam. Tapi masalah itulah tuan-tuan, kadang-kadang kita ni sebab pangkat, sebab duit, sebab pengaruh. Masa di tengah nak mati tu Nabi ada sebelah, tapi yang apa ni AJK kampung pun ada juga tu. Dengan Abu Jahal yang deging. Bila Nabi pujuk dia suruh mengucap, yang apa ni VIP yang lain tu pun tanya dengan dia, takkan kau nak keluar daripada agama nenek moyang kau? Dia dah serba. Dia sayangkan anak buah dia. Dia banyak backup Nabi, tapi dia serba nak keluar daripada agama lama. Allah jadikan kisah ini pengajaran. Iman tidak boleh diwarisi. Iman ini maknanya kena buat sendiri. Berapa ramai ayah mufti, anak kerja lain. Berapa ramai anak luar nikah jadi pendakwah. Hari itu keluar dalam surat khabar, dia ni Tailong dekat KL, daripada tingkatan 3 jual dadah, masuk penjara, kaya dek dadah. Sekarang ini dah hafal 30 juzuk, keluar daripada penjara dan merancang untuk buka pusat tahfiz. Macam mana kita pandang banduan kak? Kalau banduan keluar daripada penjara, macam mana kita pandang dia? Tak ada harapan ustaz. Ni banduan ni. Macam mana kita menilai manusia dan bagaimana kita memandang rahmat Allah ke atas manusia? Kita tak rahmat, perangai kita tak rahmat. Perangai kita menakutkan orang. Cuba ikut perangai macam Tok Adi tanah kubur. Akak-akak dengan tuan-tuan layan kan tanah kubur? Layan tanah kubur. Saya cadangkan layan tanah kubur. Dalam banyak-banyak drama tu setakat ni yang terbaik. Dia punya piawaian sirim dia. Dari sudut dia tak adalah nak bercium-cium bona, buka aurat sikit-sikit tu okey lah. Cuma yang agak-agak kurafat tu jangan dipandang lah kan. Ruh boleh makan tengah hari sesama lah, ketuk pintu minta doa, tu tak payahlah. Tapi kita ambil tujuan drama tu untuk menyedarkan manusia. Tapi bila melampau pula boleh keluar daripada kubur, orang Melayu takut hantu dah. Ambil cerita tu bagus. Dalam TV ni tak ada yang senereh cerita dah. Banyak yang tak senereh. Yang terbaru ni lah sikit-sikit bangkit sebab kesedaran Islam. Tu pun mungkin untuk keuntungan dia kan. Dia tengok orang Islam Malaysia ni nak rancangan agama. Buatlah PU atau PU. Yang lain semua rancangan PUI. Dulu ada imam muda. Tak apalah. Sikit-sikit. Patutnya rancangan tak elok tu kena cancel tu. Kita mana boleh. Ustaz ni untuk syurga, ni untuk neraka. Biar kita sederhana. Mana boleh. Sebab Allah memang suruh amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi bila saya tengok layan tanah kubur tu, kesimpulan yang saya dapat, dalam kampung Tok Adi seorang yang baik. Lain semua jahat. Cuba perasan, asal mati mesti masalah kan? Tak ada yang mati senyum. Mati berulek lah, apalah, keluar berak pada jubur, semua macam-macam lah panggil. Tak apalah, yang penting itu antara cerita yang terbaik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dua hadis yang saya bawakan tadi itu jelas menunjukkan sikap umat akhir zaman. Apa benda masalah yang kita buat dengan Nabi Muhammad SAW? Tak ada masalah apa dah. Masalah dia sekitar satu je lah. Sama ada buat arahan ataupun tinggalkan larangan, ataupun buat larangan dan tinggalkan arahan. Allah dengan Nabi Muhammad ini dijadikan, maksud kita dijadikan itu, dia ni dah jadi konsep dalam syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Itu kekasih Allah. Sebab besok dekat akhirat tuan-tuan, kita kena cari Nabi juga. Dekat dunia ni kita cari rancangan TV, lepas tu kita cari pertandingan futsal, kemudian kita kojan duit kutu. Tapi di akhirat besok kita cari Nabi. Tak ada apa dah. Sebab Nabi akan bagi syafaat. Kita pergi dekat Nabi Adam, kau pergilah dekat Nabi kau. Pergi dekat Nabi Idris, Nuh, semua Nabi-Nabi yang tu pernah ada masalah dengan Allah. Dia orang suruh kita pergi cari Nabi Muhammad untuk syafaat kubra. Syafaat Nabi Muhammad ini adalah untuk orang yang melakukan dosa besar di kalangan umatnya. Kita tak tahu gambaran akhirat macam mana. Tapi persoalannya, adakah kita layak untuk mendapat syafaat Nabi? Itu persoalannya. Suatu yang sangat genting yang orang lain tak boleh nak bagi syafaat. Maka yang ada hanyalah syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan ini disebut syafaat paling besar. Itu namanya kubra. Syafaat kubra, syafaat yang paling besar. Adapun syafaat-syafaat yang lain yang kecil-kecil, ada tak? Ada. Baca Quran. Jangan tinggalkan Quran. Setiap hari mesti peruntukkan dalam 24 jam. Sangat-sangat tak logik kalau tak ada waktu. Paling kurang 5 minit buka Quran. Tak logik. Sebab besok urusan dekat akhirat lagi besar. Kalaulah tuan-tuan, manusia hari ni bagi alasan, minta maaf saya meeting, minta maaf urusan lain lebih besar, saya tak sempat buka Quran untuk 3 bulan, mungkin setahun sekali. Okey, kita beralasan ada urusan, ada meeting besar. Tapi tuan-tuan kena fikir, hari yang besar, Maliki Yaumiddin. Waktu tu besok nak kembali ke dunia, menyesal kalaulah dapat sekali ya, seminit dia kembali ke dunia nak buka Quran, tak sempat. Sebab Nabi sebut dalam hadis, siapa yang baca Quran, besok Quran datang jumpa dia syafi'an li ashabihi, sebagai syafaat kepada pembaca. Quran yang kita baca hari ini, besok jadi syafaat. Maknanya syafaat ada banyak. Syafaat yang paling besar syafaat Nabi. Dan syafaat yang kita buat baik ni, besok semua benda ni jadi CCTV di akhirat. Kan dalam surah Yasin kita baca kami malam Jumaat itu, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. CCTV. Pada hari itu mulut akan dikunci dan yang akan bercakap tangan dan kaki. Mewakili mulut memberikan audit ataupun laporan terhadap apa yang kita buat melalui tangan dan kaki. Sebab kalau mulut dibiarkan bercakap, banyak alasan Mulut ni tang dunia lagi dah banyak alasan. Tapi di akhirat besok akan dikunci, yang akan bercakap amalan. Yang ni Allah bagi pinjam tangan kita. Tangan akan bercakap besok, tuan aku tak gunakan aku dengan baik. Dia tanda tangan rasuah ataupun tanda tangan cek, ada unsur riba dan seumpamanya. Kaki pula genting Highland. Genting Highland kok putih strawberry tak apa. Ni putih benda lain. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya manusia biasa sama seperti tuan-tuan, sebagai khadam kepada Islam untuk menyampaikan apa yang patut. Kalau tak, saya pun kena bodoh. Kemudian bila dah disampaikan, tanggungjawab tuan-tuan menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Begitulah zaman Nabi dulu. Semua sahabat, tak semua sahabat pergi kuliah maghrib Nabi. Ada sahabat yang jaga kambing, ada sahabat yang berniaga. Jadi sahabat yang datang tu, dia bila balik dia bagi tahu. Macam itulah keadaan kita manusia samalah. Sebab tu Allah ambil Nabi daripada kalangan manusia supaya kita senang interaksi. Kalau Allah ambil Nabi daripada kalangan binatang ataupun gunung ganang, kan payah. Semua nak pergi gunung tu ya. Jadi ini hikmahnya Allah menjadikan Nabi Muhammad di kalangan manusia, supaya dia rasa tentang penderitaan umat. Nabi pun menangis, Nabi pun luka parah dalam peperangan. Sewaktu anak dia Ibrahim meninggal, Nabi menangis, sedih. Dia manusia. Hari ini kita katakan, kalau kau manusia yang kuat, kau jangan menangis kalau ada ahli keluarga kau yang mati. Mana boleh macam tu. Orang yang kuat, orang yang sempurna, manusia ni memang Allah bagi dia perasaan sedih. Kalau dia tak menangis, masalah tu. Cek otak. Bila sedih, menangislah. Tapi jangan melampau meraung. Yang tu haram. Kan perempuan kan makhluk emosi. Zaman Nabi dulu, Nabi tak kasih perempuan ziarah kubur. Dululah, awal-awal dulu.
Sebab perempuan ni kalau ada kematian sekarang, macam-macam gaya dia buat. Menangis tu satu hal, lepas tu menangis pula meraung, lepas tu koyak-koyak poket, lepas tu tampar-tampar muka. Kuat lentang, renang berirama, semua dibantai. Nabi haramkan perempuan ziarah kubur. Dia bukan sebab perempuan tu, sebab perempuan itu ada emosi tu. Tapi kalau lelaki buat perangai macam tu, leban dengan ramai. Beria pula lelaki nak tarik-tarik baju ke tak? Tapi Nabi kata bila dah Islam dah disebarkan, perempuan pun dah beradab sopan ziarah. Tapi hari ni saya tengok orang perempuan ziarah kubur, macam anugerah skrin pakai, yang spek mata hitam, yang bergincu bagai. Ini majlis apa yang datang? Lepas tu pula berborak-borak. Saya perhati ni, ada sekali tu pengkebumian saudara saya meninggal. Sampaikan saya terasa nak buat ceramah situ. Iya tuan-tuan, ya, saya tengok yang duduk atas kubur. Ni Nabi tak kasi duduk atas kubur, dia bantai duduk atas kubur. Duduk atas kubur menyakiti orang yang ada di bawah. Nabi sebut. Sampaikan Nabi buat perumpamaan, daripada kau duduk atas kubur, lagi baik kau duduk dekat unggun api, bara api. Sebab yang itu dia punya seksaan dan dia punya dosa sangat berat. Duduk di atas kubur. Kan selalu kalau kawasan perkuburan kan ada pondok khusus. Duduk situ. Tak, kalau tak jangan datang. Dia nak meramai orang kan, supaya nampak ramai-ramai. Lepas tu dia pun balik. Jadi itu antara adab-adab dan panduan Nabi. Dia Quran dengan hadis ni buku manual lah. Kalau kita nak beli mesin basuh kan ada buku manual. Kita bersungguh-sungguh kita pakai buku tu. Beli apa barang baiklah yang bersifat elektronik ke ataupun barang-barang dalam hidup kita, mesti ada satu buku yang diberikan untuk dijadikan sebagai panduan. Kalau salah guna, habis. Mesin basuh dengan cili pun masuk dalam tu. Ingat mesin blender kan? Quran manual untuk jalan ke akhirat. Kalau salah guna, habis. Jalan kita ke lain. Dia tak jadi ihdinas siratal mustaqim yang 17 kali setiap hari kita sebut. Ihdinas. Kadang-kadang orang kata, kenapalah baca ihdinas siratal mustaqim? Kenapalah Nabi baca ihdinas siratal mustaqim? Nabi kan dah dapat hidayah. Kenapa kita kena baca ihdinas siratal mustaqim? Kita kan dah Islam. Ya, kita sedang Islam. Tetapi akan Islam belum tentu. Kita sedang Islam. Hari ini tuan-tuan, berapa ramai orang yang dulu dia sedang kafir, tetapi hari ini sudah masuk Islam. Dulu dia serban, tapi hari ini serban juga, tapi sin. Dah 3 putihnya. Dulu AJK surau, sekarang AJK kuil seremban. Pengikut ayah Fin, Tuhan Harun dah kena tangkap. Ada yang masuk mazhab lain pula. Hidayah ni kita tak tahu, sebab tu kita sentiasa minta Allahumma hdini, doa kunut satu hal. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Tuhan yang boleh membalik-balikkan hati manusia. Kita tak tahu. Kadang-kadang malam Islam, pagi kafir, pagi perangai macam Islam, malam perangaikan kafir. Sebab tu ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Tuhan yang boleh membolak-balikkan hati, tolonglah jangan bolak-balik dan tetapkan hati kami atas jalan agamamu. Tuan-tuan tengok Felix Yip, model separuh bogel, playboy. Kan dah pakai jubah. Hari itu masa wawancara dengan Herma Hasmi, dengan Amin Idris. Ustaz ni semua dia tahu nama-nama. Ingat dan pakai kopiah ni dan apun nasyid bila Israel dia ke? Semua saya hafal tuan-tuan. Catat era 40 saya layan. Sebab saya bukan nak menghadap tuan-tuan ni, saya nak menghadap budak-budak tingkatan 3, 4, 5 nya. Apa bahasa saya nak pakai? Tak ada bahasa kuning ada pun, maka sekian lah. Tak faham ke tak? Tu kena hafal lagu Judika lah, apalah. Rindu setengah mati. Felix Yip tu dia non-Muslim. Dulu dia pakai bondo tu dengan bondo tu je. Sekarang ni pakai jubah dah. Pakai tudung. Dia bukan pakai tudung tu macam orang perempuan Islam kan kadang pakai itu tak cukup syarat. Akak beli majalah hijab Vista. Buka majalah hijab Vista, majalah hijab. Saya cek satu persatu, tak ada pun hampir 99% pakaian jubah tudung dalam majalah tu tidak patuh syariat. Tak patuh syariat. Sebab kain lycra. Hafal kan? Terperanjat tak? Dia hafal. Kain lycra ni jangan dipakai. Kalau dipakai, dia akan melekat pada tubuh. Ini tidak ikut sunnah. Sebab tu Nabi kata paling ramai dalam neraka orang perempuan. Paling ramai masuk neraka orang perempuan. Bukan masuk lelaki, tak ada. Lelaki pun ramai. Tapi paling ramai. Sebab sekarang ni nisbah lelaki perempuan tanda akhir zaman 50, nisbah 1.
Sebab tu lelaki kena kahwin 50. Tu alasan dia lah.